الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton siri wacana mingguan Anjuran Ikram Terengganu, yang mana kita ke udara secara live menemui skrin-skrin anda, telefon ke, laptop ke, anda menerusi Facebook Live ya. Sedar tak sedar kita telah berada pada slot yang keempat untuk sesi yang kedua dalam siri wacana ini, bermakna sudah 7 slot yang kita telah lalui merangkumi slot tafakuh, tarbiyatuna, kesihatan, dan pada hari ini insyaAllah kita akan disajikan dengan perkongsian mengenai kewangan ya. Pada hari ini kita akan disajikan dengan perkongsian yang saya kira cukup penting ya. Tidak kiralah kita ni di kalangan orang-orang muda, orang yang baru berkejaya, masih dalam menara gading ke, ataupun yang telah lama berkejaya. Tajuk wacana kita pada hari ini ialah hutang, punca, akibat dan penyelesaiannya. Seperti mana yang mungkin telah ramai maklum, hutang ni satu perkara yang membelenggu rakyat kita, terutamanya golongan muda yang terlibat dengan hutang-hutang pendidikan, hutang kredit kad, hutang pinjaman peribadi, hutang kereta, rumah dan sebagainya. Itu saya kira cukup bermanfaat tajuk kita pada hari ini. Dan dalam lebih kurang masa dalam 1 jam ni kita akan mudah-mudahan insyaAllah kita dapat memperolehi ilmu yang bermanfaat lah sebagai panduan kita dalam kehidupan kita seharian lah insyaAllah. Sebelum saya nak menjemput dan mempersilakan tamu kita pada petang ni, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang beliau, Tuan Haji Zamiran bin Yusof. Beliau kini merupakan seorang regional manager di Central Region untuk Bank Islam kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Dan kalau ikut berdasarkan kepada pengalaman beliau ni, orang yang terbaik lah kita dapat hari ni untuk berkongsi dengan kita. Beliau pernah bekerja di syarikat Proton, di Sekolah Rendah Islam Hira Kelang, di Kemaman Supply Base, kemudian Eastern Pacific Industrial Corporation Berhad, dan kemudiannya Bank Islam di beberapa tempat di branch state dan region. Beliau juga dalam NGO, beliau merupakan bekas yang di-Pertua Jim Terengganu, pernah menjadi yang di-Pertua Jim Terengganu, yang di-Pertua Ikram Terengganu pun beliau pernah memegang jawatannya yang di-Pertua Ikram Terengganu, dan juga ahli Dewan Perwakilan Nasional Ikram. Kemudian beliau juga merupakan seorang pengerusi ahli lembaga pengelola dan pengasas sekolah rangkaian sekolah Al-Amin Kemaman. Okey. Itu serba sedikit lah tentang beliau pada hari ini. Dan juga saya dimaklumkan beliau ditimpa sedikit musibah pada hari ini, yang mana kediaman beliau dilanda banjir di Kemaman. Dan mudah-mudahan Allah meringankan beban yang diterima oleh saudara kita Tuan Haji Zamiran, dan mudah-mudahan dapat kembali semula ke rumahnya insya-Allah. Dan dia masih sanggup bersama kita pada hari ini. Saya rasa terima kasih banyak Tuan Haji Zamiran. Saya kira tanpa membuang masa, saya nak mempersilakanlah dan menjemput Tuan Haji Zamiran untuk berkongsi dengan kita pada hari ini dengan tajuk hutang insya-Allah. Persilakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ana hormati pengurusi kita, moderator kita, Saudara Amar, sahabat-sahabat yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini, sahabat-sahabat, ikhwah-akhwat yang nak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana telah diberikan sedikit kesempatan pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang bagi ana sangat penting untuk kita sama-sama jadikan panduan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ramai orang kata ini kita dah tak ada masalah hutang, kita semua okey, kita bagus semua sekali. Tapi di sana, percayalah ikhwah-akhwat sekalian, ramai di antara kita, sama ada yang muda ataupun tua, sudah terperangkap dengan masalah hutang ni tanpa kita sedari. Ya. Jadi minta maaf lah Ana kalau boleh, kalau seandainya ada gangguan tengah berjalan sikit, kadang-kadang pening kepala, angkat barang tak hilang lagi masa banjir semalam. So tapi Ana bersyukur Allah SWT kena berikan ruang untuk terus bersama, walaupun kita rasa masalah banjir ni masalah yang berat, tapi bagi Ana itu ujian Allah SWT pada kita, dan kita hadapi dengan tenang,
qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. InsyaAllah ya. Bila kita fikir macam tu, kita akan rasa tenang. Kenapa? Kerana ianya semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapakah kita untuk menghalang takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi insyaAllah ikhwah sekalian, dan mulakan tajuk dengan hutang. Apa hutang ni sebenarnya? Ramai ke orang berhutang ni? Berapa orang berhutang? Apa akibat yang berhutang ni? Dan macam mana nak menyelesaikan masalah hutang ni? Jadi tujuan anda bincang hari ini bersama ikhwan dan akhwat sekalian ialah untuk berkongsi pengalaman dan sedikit ilmu yang telah berikan pada anda ialah untuk melaksanakan satu sistem pengurusan kewangan untuk menyelesaikan masalah hutang kita. Cuba bayang kalau seandainya kita ada masalah hutang, hidup kita takkan tenang. Kalau kita ada pinjaman bank, bagaimana perasaan kita kalau setiap kali, setiap bulan bank rangkul kita? Kalau kita pinjam duit dengan orang ramai, dengan sahabat-sahabat kita, sahabat jumpa kita pun kita cuba lari. Sebab apa? Kita tak rasa tenang. Bila ada masalah hutang, ikhwah-akhwat sekalian, memang jiwa tidak akan tenang dan jiwa tidak akan tenteram. Kenapa? Kerana kita sentiasa dibelenggu dengan satu penyakit, iaitu penyakit was-was, rasa semua orang tahu masalah kita, orang tengok kita dan sebagainya. Sebab itu kalau seandainya kita dari awal lagi, khususnya anak-anak muda, yang baru habis belajar, yang nampak kerja, kalau dari awal lagi anda tidak menyelesaikan masalah ini, tidak prudent tentang masalah yang berkaitan dengan kewangan, kita akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Kalau seandainya pinjaman yang kita buat, contohnya seandainya kita bekerja, kita bayangkan ya, kalau kita bayangkan seandainya kita buat pinjaman perumahan, kita akan menanggung bebanan ini selama maksimumnya 35 tahun. Kita pinjam kereta, 10 tahun kita akan suffer. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya tanpa perancangan yang rapi, kita akan berada dalam hutang kita sehingga 35 tahun, sehingga 20 tahun, sehingga 15 tahun. Dan hidup kita akan sentiasa tidak tenang, tidak aman dan tidak tenteram. Namun perbincangan pada hari ini, ikhwah-akhwat sekalian, anak tak nak memfokuskan pada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesusahan dan kepayahan. Contohnya, ada di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin masalah bisnes tidak menjadi. Kerjanya tidak tetap. Pendapatannya tidak menentu. Kalaulah seandainya ikhwah ini terlibat, sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan pinjaman dan sebagainya daripada kita, bagi anak itu beside point sebab kita sebagai satu ahli dan satu kumpulan yang saling melengkapi di antara satu sama lain, kita yang sepatutnya menawarkan pembantuan dan pertolongan pada mereka. Maksudnya kita bukan hutang lah, kita kena bantu mereka, kena tolong mereka. Tapi dalam konteks perbincangan yang anda nak terangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan hutang yang kita buat untuk kehidupan kita. Kita dah ada duit dan sebagainya, bukan dalam keadaan kita tak ada duit untuk survive, itu anda rasa perbincangan yang di luar konteks. Sebab kita yang nak bantu sahabat-sahabat kita yang seperti ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa imma tu'ridan anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Nah, firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka, mereka menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Qaulan maisura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta sering kering keputusan. Jadi kita nak bincang saya ini ikhwah-akhwat dalam keadaan yang santai-santai, sembang-sembang, macam mana kita nak selesaikan masalah kita kalau dah ada hutang, kalau tak ada hutang lagi macam mana kita nak berhutang, itu kalau perlu berhutang, bila kita perlu berhutang, itu yang kita nak bincang pada petang ini insya-Allah. Ikhwah sekalian, bahaya hutang. Mukadimahnya ialah bagaimanakah kita melihat duit ini? How we perceive money in our life? Adakah kita melihat duit ini matlamat ataupun duit ini alat? Kan? Kata-kata ni ada ke yang tengok duit ni?
yang duit RM1,000 ni. Kalau nak tanya buat test sekali, siapa yang tahu not yang paling besar di Malaysia sekarang ni berapa? Mungkin ramai tak tahu tu ramai tak tahu. RM1,000 ni bukan sekarang ni. Dulu ada not RM1,000, sekarang ni tak ada sekarang tak ada. Duit matlamat dah pun alat. Sebab ini yang menjadikan kita ni selalu tak cukup duit. Sebab apa? Kadang-kadang kita menjadikan duit ini sebagai matlamat. Kita kerja, kita buat apa-apa sekalipun untuk mendapatkan duit supaya hidup kita senang. Kita boleh beli apa yang kita nak, kita boleh pakai kereta yang besar-besar, rumah yang mewah, makanan yang sedap-sedap. Kalau itu matlamat dia, duit ni jadi matlamat. Ataupun alat. Jadi inilah punca kepada segala masalah kita. Duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Ini kata-kata biasa yang kita dengar. Jadi nak tak nak, kita kena melihat hakikat, duit itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi duit itu bukanlah segala-galanya. Kenapa? Kita nak bincang. Kalau kita letakkan duit ni segala-galanya, maka kita akan melakukan segala apa yang mampu kita lakukan untuk mendapatkan duit. Kalau berhutang, tak berhutang. Sebab apa? Kita nak duit. So, kita menipu. Rasuah. Kenapa? Kenapa kita nak duit? Sebab apa? Duit adalah matlamat dan bukan alat. Cuba kita lihat. Bila masalah hutang berlaku, maka di sana amaran Nabi SAW. Banyak hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang hutang, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertamanya, hadis yang pertama, jiwa orang mukmin akan tergantung dengan hutangnya. Maknanya dia tidak akan dihukum selamat ataupun celaka sehingga dia menjelaskan hutangnya. Dalam hadis yang lain diceritakan bagaimana Nabi SAW jangan kebumikan mayat jenazah saudara kamu sehingga dah selesai dah masalah hutang ni. So apa sebab besarnya hutang ini dalam kehidupan kita seorang mukmin muslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala seandainya kita masih ada hutang dengan manusia? Sebab itu kita kena melihat hutang ni bukan benda yang kecil-kecil, ikhwan. Kita kena melihat masalah hutang ni benda yang sangat-sangat besar kerana ia bakal menentukan masa depan kita di yaumul akhirah nanti, di alam barzakh nanti. Macam mana kita meninggal dalam keadaan kita ada hutang. Ini sangat penting yang kena tengok. Dalam hadis yang kedua, bagaimana seorang yang mati syahid sekalipun, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa? Hutang. Orang yang syahid dah tentu insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan dimasukkan ke dalam syurga, tetapi dia tidak akan diampuni seandainya hutang itu tidak diselesaikan. Jadi hari ini kita kena melihat hutang ini dalam perspektif yang sangat besar. Bagaikan batu yang berada atas kepala kita, seandainya kita tidak mampu menyelesaikan masalah hutang ini sebelum kita meninggalkan alam ini, maka kita rasa satu benda yang sangat tak betul seandainya kita rasa hutang ni boleh kita buat bila-bila masa. Jumpa dengan kawan-kawan, minta duit RM10. Ingat bawa duit hari ni, tanpa kita ada saksi yang melihat. Tanpa ada perjanjian bila nak bayar. Kita rasa benda tu enteng dan mudah. Tapi sebaliknya, ianya benda yang sangat besar, benda yang sangat kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita, sama ada atas dunia ini ataupun di yaumul akhirah nanti. Sama juga dengan sabda Nabi SAW yang lain, sesungguhnya sebesar-besar dosa dari sisi Allah, ketika seseorang hamba itu berjumpa dengannya selepas dosa besar, yang lain yang ditegah ialah seorang lelaki yang berjumpa dengan Allah pada hari hisab dengan mempunyai hutang yang belum dijelaskan lagi. Nah, ikhwah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita kena melihat aspek hutang dalam kehidupan kita? Walaupun kita boleh perbincangan ini, kita boleh berkisar hutang dengan bank dan hutang dengan manusia, yang tu boleh kita bincang dari si aspek yang macam mana. Tapi maksudnya di sini ialah kita kena melihat hutang ini sebagai satu benda yang sangat besar yang mana ianya boleh mengundang kecelakaan seandainya kita pandang remeh, pandang enteng tentang hutang. Jadi bila kita rasa macam tu, kita kena rasa takut, rasa bimbang, takut-takut masalah ini terpalit pada kita, terutamanya orang yang nakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, pejuang-pejuang agama Allah yang ada hutang. Jangan terkejut, ada banyak kisah-kisah yang mencerita yang berlaku pada diri Ana dan juga sahabat-sahabat sekalian yang lain. Ramai di antara kawan-kawan kita, kenalan kita
yang bila pinjam rasa susah, bila nak pinjam tapi senyap. Bila jumpa pun tak cerita langsung pasal hutang. Bagaimana satu ketika nanti seandainya kita mati tak sempat membayar hutang orang lain. Jadi ini benda yang kita kena tanam dalam jiwa kita. Elakkan hutang, elakkan hutang, elakkan hutang. Kecuali kalau keadaan yang betul-betul memerlukan, kita perlulah berhutang. Sebab itulah ada dua jenis hutang, iaitulah hutang yang produktif. Hutang yang mana kita ada hutang yang ada sebab lain. Contohnya kita nak bisnes, nak berniaga, modal tak ada dan boleh dibolehkan berhutang. Tapi kalau hutang yang tidak produktif, bila ramai ada kawan-kawan jumpa saya, dia jumpa anak, dia nak punya buat personal financing, tentang kita kerja bank. Dia tanya, anda nak buat apa hutang? Anda nak buat apa punya personal financing? Anak cadang lah. Maknanya tidak ada specific reason untuk pinjaman, anak akan beritahu. Syekh, balik fikir dulu. Sebab bila kita hutang, kita akan dibelenggu, tengkok kita ni dibelenggu dengan masalah hutang ni, selagi tak habis, lagi itulah kita akan rasa susah. Jadi fikir dulu, kita akan buat pinjaman lagi, fikir untuk apa untuk pinjaman. Jadi, maknanya kategori hutang ini bukan tak boleh, walaupun ada salah pendapat, contohnya Prof. Nazari yang tak bersetuju, Prof. Nazari kita, Universiti Melaya yang mengatakan bahawa hutang ini seharusnya tidak dijadikan sebagai satu industri. Bukan orang ambil untung dengan hutang. Tapi anak akan bersetuju bila dia mengatakan bahawa hutang ini tidak ada dalam Islam. Anak tidak bersetuju sebab di sana ada hadis Nabi SAW yang membolehkan kita berhutang untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi kita tidak boleh terlalu rigid dalam satu aspek sehingga kita seolah-olah mengharamkan benda yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat-tempat yang kita dibolehkan berhutang, tapi sebaik-baiknya hutang ini adalah pilihan kita yang terakhir, ya, pilihan kita yang terakhir. Jadi apa yang perlu kita buat? Katakan tidak kepada hutang yang tidak produktif. Jadi sahabat sekalian, macam mana keadaan hutang di Malaysia ni? Sebab apa kita sebesar dalam masalah hutang? Ya, kita bayangkan bagaimana ya dilema hujung bulan. Orang yang bekerja ni biasanya dia bayar bekerja untuk apa? Jawapan satu je, saya bekerja untuk bayar hutang. Jadi mengapa you berhutang? Mengapa tak plan betul-betul sebelum berhutang? Ini isu yang utama bila nafsu menguasai akal, maka kita buat sebarang keputusan berdasarkan nafsu kita, bukan akal kita. Jadi setiap kali hujung bulan, dapat gaji 25 hari bulan, 1 hari bulan sudah habis. Sebab apa? Sebab kegagalan kita dalam merancang keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Hasilnya apa? Kita tak rasa seronok, hidup tak seronok. Hidup risau rasa dibelenggu. Kenapa? Kerana hutang ini menjadikan hidup kita ni sempit, susah, payah. Cuba kita lihat orang yang tak ada hutang. Tenang je. Dia rasa nak pergi mana-mana, nak apa pun tak rasa apa pun. Sebab apa? Sebab dia dah bebas dari hutang. Bagaimana orang yang ada hutang, jumpa orang pun nak lari. Sebab apa? Sebab orang ingat, orang tahu kes dia. Ni tak bayar lagi. Maka bermulalah episod untuk menipu, melarikan diri dan sebagainya. Kerana apa? Kerana utama sebab hutang. Macam mana punca dia? Akhwat sekalian, tengok sekalian. Kalau hutang isi rumah di Malaysia, oleh kerana mudah sangat kita nak berhutang. Dalam konteks ni anda melihat dari segi yang dah ada figures, ya, ada statistik. Kalau hutang orang dengan perorangan, kita ada statistik, ya. Tapi hutang ni, mudahnya berhutang ni, cuba tengok lihat, ya. Kalau nak beli hartanah, okey, okeylah, ya, boleh hutang yang banyaknya beli rumah, tapi perlu ke beli 2, 3 buah rumah contohnya. Ya, hutang peribadi, kad kredit, ya, kereta, inilah hutang secara umumnya. Dan kalau kita lihat di sini ialah bagaimana hutang perumah ni antara yang terbanyak orang berhutang. Bukan tak boleh, boleh bukan tak boleh berhutang, boleh. Tapi nak cerita, inilah komposisi hutang isi rumah di Malaysia. 17% hutang sewa beli kenderaan, 16% hutang peribadi. Dan terkejut, ya, mereka yang
paling ramai mempunyai hutang, inilah mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah. Cuba kita bayang bagaimana orang beri hutang kalau dia gaji RM3,000 ni. Bila dia berhutang, rumah RM1,000, kereta RM800, personal financing RM500, berapa baki duit yang dia ada untuk survive setiap bulan. Ada seorang yang berjumpa dengan dia kata, dia bila kita bila nak kerja di tempat lama dulu, kita pakai kereta buruk je. Masa tu anak dah jadi manager, pakai kereta Toyota tahun 80-an ke 90-an, buruk je kereta. Tengok anak buah anak ni pakai kereta baru-baru semua, Proton, Mazda, Toyota. Bila kita bincang dengan dia, macam mana you bayar semasa liah? Dia kata, Haji, kita banyak overtime. Bila kita banyak overtime, bila pergi ke bank-bank tengok overtime tu, dia boleh pinjaman, macam-macam boleh pinjam. Adanya satu soalan, macam mana kalau you sakit, you tak boleh buat overtime, macam mana you nak bayar? Dia tak boleh jawab. Maksudnya, biar apa-apa asal bergaya. Terpakai dulu. Fikir kemudian masalah. Ini masalah utama. Dan yang mengejutkan kita lagi, yang paling banyak berhutang ni ialah kaki tangan kerajaan. Ya. Sebab apa? Sebab semua bank suka kaki tangan kerajaan. Senang. Senang dia potong gaji, selamat. Jarang je orang kerajaan ni berhenti. Nak kena buang kerja jarang. Sebab tu paling secure. Orang kerja kerajaan, inilah bank paling suka. Inilah bank paling suka. Ya. Dan hasil ni macam inilah. Ya. Bila ada masalah kewangan, bila masalah hutang, timbullah masalah orang yang bankrupt. Contohnya, macam mana bankrupt? Kenapa? Di antaranya, kereta 22% orang bankrupt. Hutang kad kredit 9%. Ini hasil daripada hutang tadi menjadikan seseorang itu bankrupt. Sekali lagi saya sebutkan bahawa statistik ini pernah ada dalam sistem bank negara. Jadi kita kalau pinjaman individu, orang ni pinjam duit orang ni pinjam, kita tak boleh buktikan. Jadi kita tengok on the surface, itulah masalah yang berlaku. Masalahnya pinjaman peradi. Ya. Ada setengah bank contohnya, dia boleh bagi kelulusan dalam masa 20 minit. Tapi Masya Allah, duit dia 12%. Apa bezanya dengan Along? Dan konvensional sama. Jadi inilah benda yang kita kena waspada, terutamanya orang-orang muda, anak-anak muda kita, be extra careful. Berwaspadalah dengan hutang ini. Kenapa? Kerana kesannya sangat besar dalam kehidupan kita. Terutamanya, ini di antara culprit dia ialah credit card. Contohnya, pakai jadi je. Tak ada duit pun tak apa. Beli. Swipe card, bayar 5% setiap bulan, tak habis-habis. Tak habis-habis. Ini di antara benda yang realiti yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. So, sahabat-sahabat sekalian, macam mana nak selesaikan masalah ini? Macam mana nak selesai masalah ini? Macam mana kita nak rasa stres, tak ada stres ni dalam kehidupan kita? Tak rasa malu ke kita? Tak rasa segan ke kita bila pejabat telefon ini tak bayar istirahat lagi, dah 2 bulan tertunggak, 3 bulan tertunggak. Kita rasa macam mana? What type of member we are? Ahli macam mana yang sangat tidak bertanggungjawab? Dan kadang-kadang bila hantar anak-anak ke sekolah, contohnya bila sekolah telefon, cik tak payah lagi hutang yuran anak ni sekian. Macam mana hidup kita nak tenang? Macam mana hidup kita nak aman? Ya, jadi kita perlu tanamkan dalam jiwa kita, kita perlu keluar daripada belenggu hutang ini secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Kalau yang baru-baru terutamanya, yang baru kerja, plan dari awal-awal. Ana tertarik dengan orang muda yang yang bagus-bagus, yang fikir dengan masa panjang. Macam mana untuk pastikan tidak ada masalah yang berkaitan dengan hutang ni. Nak beli apa-apa pun fikir dulu, catat satu persatu. Walau Ana rasa ini benda yang sangat bagus, yang mungkin Ana sendiri pun tak mampu lakukan. Ya? Sebab apa? Sebab ianya memerlukan komitmen yang tinggi, disiplin diri yang tinggi. Kenapa? Kerana ia melibatkan kehendak. Ia melibatkan kemahuan dan bukan keperluan. Okey, ada 4 proses sebab-sebab sekalian yang anak cadangkan. Ya? Strategi untuk keluarkan diri kita ni daripada masalah hutang. Yang pertama, screening. Kalau orang doktor ni, kalau orang sakit, apa yang dia buat? Kita pergi ke hospital, kita pergi ke klinik,
ada 4 proses. Yang pertama dia tengok apa penyakit kita. Screen dulu. Tengok dulu macam mana. Semak status keuangan kita. Yang kedua, kita kena diagnose. Apa masalah ni? Sebab apa punca dia ni? Diagnose masalah keuangan yang sedang berlaku. Kemudian bila dah tahu masalahnya, kita buat apa? Kita kena buat treatment. Kita kena berubat lah. Ubat apa yang boleh menyembuhkan penyakit kita. Yang boleh mengeluarkan beban hutang kita ini. Dan yang keempat, apakah dia action plan kita supaya kita ini hidup tanpa hutang. Dalam arti kalau disebut biasanya ialah financial freedom. Tidak ada hutang. Adakah ini satu mustahil? Tidak. Ramai di antara sahabat-sahabat kita. Anda tak sebut nama, takut dia rasa bangga pula. Tapi ada seorang sahabat yang dia katakan, akhi, saya nak berhenti at the age of 40, I want to resign. I want to be a millionaire. Dia sebut dari awal, bila umur 40, anda nak resign, anda tak nak kerja, I'm going to bebas, hidup sendiri, tidak ada hutang, dan pada masa itu, anda dah jadi millionaire. At the age of 40, umur 40 tahun. Dan orang ni berada di Terengganu. Ya, orang ni rapat sangat dengan kita. Dan bagaimana dia boleh disiplinkan diri dia sehingga umur 40 dia boleh berhenti. Pada masa itu dia bekerja dengan sebuah masyarakat swasta, gaji dah 20-30 ribu. Dia berhenti, sampai sekarang dia tak kerja, tapi kita nampak kehidupan dia tenang, aman, damai sebab tidak ada satu sen pun hutang dengan bank, hutang dengan orang. Dan kalau seandainya kita ada emergency, kita akan jumpa dia contohnya. Akhi, orang ni ada masalah sikit, boleh tak bantu dia? Sebab apa? Tak ada financial freedom menjadikan dia ni seorang yang sangat bebas dan sangat tenang dalam menghadapi kehidupan seharian. Adakah ia satu mustahil? Tidak. Dah banyak bukti-bukti yang ada. Ianya bukan bererti orang tu banyak duit, gaji mahal, tidak. Tapi bagaimana dia melihat, merancang keuangan mereka seharian. Itu yang sangat penting. So yang pertama, screening. Apa yang perlu kita lihat? Macam mana status keuangan kita? Macam mana kita nak tengok dari segi financial health kita, kesihatan keuangan kita? Kita kena melihat nisbah hutang kita berbanding dengan keadaan kita, kemampuan kita. Masing-masing boleh buat sendiri ya kawan. Kita ambil, tulis semua sekali ansuran dan bayaran bulanan kita, pinjaman kita, dan bahagikan dengan berapa yang kita dapat setiap bulan. Ya, itu cara dia. Nak tengok, kita nak screen dulu, kita ni ada okey tak okey dalam kewangan kita. Yang pertamanya, kita campur semua komitmen kita, bayaran kita bulanan, apa yang perlu kita bayar, kita bahagikan dengan kemasukan bulanan. Contohnya, kita ada ansuran rumah, kereta, kad kredit, pinjam peribadi, pelaburan dan sebagainya. Berapa kita bayar sebulan? Kita bayar RM3,500 sebulan. Berapa kita dapat? Gaji kita berapa? Gaji kita contohnya RM5,500. Jadi RM3,500 bahagi dengan RM5,500, kita punya nisbah hutang semasa kita ialah 0.64. 0.64 ni apa dia punya indikator dia? Kalau kita tengok 0.10 dan ke bawah. Maksudnya di bawah 0.1 dia gaji 4,000, dia belanja 3,900, itu kategori innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kategori uzur. Kategori di mana nazak. Sebab apa? Kalau seandainya dia hilang pekerjaan, dia tak akan boleh survive dalam masa sebulan lagi tanpa ada sebarang tabungan. Ya, itu masalah dia. Kalau 0.11 hingga 0.4 itu bolehlah ya. Bolehlah. Tapi seandainya dia boleh lebih daripada 0.40, maka itulah yang idealnya. Ini baru dari segi nisbah hutang semasa. Ya, nisbah hutang semasa. Boleh kawan Boleh tengok ni secara umum. Balik nanti catat macam mana tu nak tengok hutang semasa kita. Itu baru yang pertama. Yang keduanya, macam mana kita nak tengok dari financial health kita, nisbah kemewahan semasa.
Macam mana kita ni, mewah tak mewahnya kita kat mana? Senang je. Kita campur semua wang yang ada di bank, di amanah saham, koperasi yang sebagainya yang tidak ada dijaga di bank. Kalau rumah tak boleh, contohnya wang ni yang ada di mana-mana pun dia tidak dijaga. Kita ada gadai, pajak gadai, tak boleh dijaga. Kita bagi dengan wang keluar perbelanjaan kita. Berapa simpanan yang dah ada, duit cash yang ada maksudnya, yang boleh kita ambil dalam tabung haji koperasi ini dan kita bahagikan dengan perbelanjaan kita setiap bulan. Contohnya ya, kita baki tunai di tangan ada RM500 je. Jadi seorang yang bagus, ya tak belanja dan hanya ada RM500 dalam poket. Di bank kita ada RM5,000. Laporan saham kita ada RM10,000. Amanah saham kita ada RM10,000. Maknanya sekarang ni kita ada jumlah cash kita ialah sebanyak RM25,500. Tapi perbelanjaan kita setiap bulan RM4,000. So maknanya apa? Maknanya nisbah kemewahan kita, tabungan kita versus perbelanjaan kita 6.37. Apa indikatornya? Kalau less than 6, kurang daripada 6%, maksudnya duit tabungan kita ni tak ada. Ya, kita belanja hampir sama dengan apa tabungan yang kita ada, cash yang kita ada. Maknanya itu kategori uzur, nazar. Kalau 6 hingga 10, bolehlah. Idealnya ialah lebih dari 10, maka itulah kewangan yang sihat. Kita screen dulu kewangan kita. Ya, bila screen kewangan kita, kita nampak di mana kita. Oh, itu bagus ke tak bagus? Itu yang pertama ya, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, anda juga masuk, kalau dalam bank, kalau nak tahu, nak nilai kewangan kita, dia ada dua sistem. Satu sitos. Sitos ini dia nak tengok rekod kita. Sitos ni bukan government, dia ada private punya agensi yang private company yang buat. Dia ambil senarai iklan dalam surat khabar di mana-mana sekali dia kumpulkan. Dan seandainya orang nak pinjaman bank, dia akan melihat sitos ini. Ini satu bisnes yang sangat bagus sitos ini, sebab dulu timbul isu dia monopolize the business. Jadi sekarang ni dia bergantung, bank bergantung pada dia. Itu yang agak tak betul. Sitos ni macam mana? Nak tengok kita ni rekod kita macam mana? Kalau kita print sitos, ini rupa dia. Sitos ini rupa dia. Dia letak nama kita semua sekali. Dia akan tengok cek IC kita. Dia cek semua sekali nama kita, IC kita ada match tak? Kalau orang ni ada rekod, ada saman mahkamah. So bank akan tengok yang tu. Nak tengok orang ni bankable ataupun tidak. Orang ni disiplin dia macam mana. Payment capacity dia macam mana. Jadi, anda rasa kita yang pertama kita tengok sitos ini ialah macam mana nilai orang tu, disiplin dia macam mana. Hatta kalau kita tengok orang yang ada mahkamah, yang ada saman, bank akan beritahu ada surat tak penyelesaian. Kalau tak ada surat penyelesaian, tak boleh buat pinjaman. Sebab apa? Sebab nak ukur macam mana dia punya financial health dia. Kalau ada saman, contohnya, ini contoh-contoh orang yang ada saman. Jadi kalau orang datang ke bank tu, kita tahu orang ni macam mana, ya. Orang ni macam mana keadaan dia, ya. Okey tak okey, ya. Kita tahu financial health dia bagus ke tak bagus. Ini dipanggil sitos. Ini orang yang ada saman, ya. Yang keduanya kita ada CCH dipanggil, CCH, Customer Credit History. Maksudnya di sini dikawal oleh bank negara. Kalau seandainya kita pergi ke bank, bank akan cek secret, bank negara akan provide all this info. Kita buat pinjaman dengan apa-apa sekalipun, hatta dengan singa ke, dengan broadband DG ke, semuanya akan ada dalam secret, dalam CCH. Jadi dia akan tengok kita bayar berapa lama tak bayar, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya bank kalau lebih dari 2 bulan, dia tidak akan bayar. Itu dari segi dia punya financial health screening di pihak institusi kewangan. Ini sebagai untuk makluman kita, sekadar untuk makluman kita. Contohnya macam ni. Ini orang yang sangat prompt, very good paymaster. Orang yang bagus, bayar dia tengok kosong semua sekali. Credit card dia kosong, pinjaman dia kosong, semua kosong. Maknanya dia bayar on time. Itu dipanggil sebagai very good paymaster, ya. Cuba tengok yang ni pula. Kita ambil, ya. Kalau 543
ini ada orang masalah. Pergi mana-mana bank pun kecuali Along, dia boleh. Kalau bank takkan terima. Sebab apa? Orang ni ada masalah. Dia tak bayar, setiap bulan tak bayar sampai 5 bulan. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Back punya stage. Jadi anak akan highlight sikit lah dalam masa yang singkat ini, kerana tajuk yang besar. Tapi anak akan tengok secara umum je, ringkas je ni. Tadi kita tengok dari si financial health kita, screening kita. Tapi kita tanya diri kita hari ni, adakah kita bebas kita melihat rezeki kita ini sama ada kita cari berapa banyak amount dia, ataupun kita melihat berapa kualiti dia dari segi keberkatan dan sebagainya. Dan kaedah muamalah Islamiah, kita ada 3 perkara yang kita kena faham. Seandainya kita hari ini, contohnya terlibat dalam 3 perkara ini, iaitu gharar, maisir dan riba. Ini ustaz-ustaz ramai yang boleh bincangkan secara detail tentang gharar, maisir dan riba ini. Yang anda pun tak nak bincang secara detail. Tapi secara umumnya, seandainya kita masih ada di sini, terlibat dalam 3 perkara ini yang mungkin menjadikan kita ini, hidup kita tidak diberkati. Contohnya katakanlah, dalam dompet kita, masih ada lagi kredit card yang mana dikeluarkan oleh bank konvensional. Adakah ianya bermakna kita bersubahat dengan riba? Jawapannya ya. Oh, saya bayar prompt, saya tak bayar lambat, saya tak bayar bunga. Tapi kita bersubahat dengan mereka yang terlibat dalam sistem konvensional. Yang ini yang menjadikan rezeki kita tidak diberkati. Jadi ini yang kita kena jaga. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang yang makan riba ni tidak akan dibangkitkan jadi yaumul akhir nanti, kerana bangkitnya orang yang mabuk, dirasuk oleh syaitan. Kenapa? Kerana mereka kata atas dunia dulu, innamal bai' mithlur riba. Baik, jual beli sama dengan riba. Sedangkan Allah menghalalkan baik dan mengharamkan riba. Jadi mungkin kita ada satu sesi nak bincangkan, mungkin asal-asal kita akan bincangkan tentang muamalah Islamiah ini dan kaitkan dengan perkara yang boleh memberikan kesan yang besar terhadap keberkatan rezeki kita. Sebab kalau seandainya kita ada benda yang simple dia berkaitan dengan riba, ikhwah. Kita tengok dalam konteks musyarakah, konteks mudarabah dan juga qadul hasan. Benda yang sama. 3, saya datang jumpa dengan Amar contohnya. Akhi, saya nak duit hantar. Okey, kalau kita kata, akhi, anda pinjam duit hantar 1,000, kemudian anda bayar hantar 1,200. Itu adalah riba. Kenapa? Kerana tidak ada proses 3 tadi. Yang pertamanya, kalau kata pinjaman, nak pinjam duit orang, ya akhi, anda ada duit 1,000, anda ada kemahiran, anda duit 1,000, anda ada kemahiran. Okey, anda ambil duit anda buat bisnes, untung terbagi sekian-sekian. Itu ada panggil mudharabah. Kalau rugi kita tak akan ditanggung oleh yang bagi duit mudharib, ya. Itu kalau kita nak belajar sedetail lah. Ya akhi, anda ada 1,000, anda ada 1,000. Kita kongsi sama-sama. Maka itu dipanggil sebagai musyarakah. Musyarakah ini ialah kita berkongsi untung. Tak apa. Ataupun ya akhi, anda ambil duit anda 1,000, anda bayarlah. Bila-bila masa pun bayar 1,000. Kita tak letakkan berapa kena bayar balik. Itu dipanggil sebagai qadul hasan, ya. Jadi maknanya konsepnya, perkaranya sama tapi konsepnya tak sama. Kalau kita letakkan tu, saya nak bagi 1,000, anda bagi anda 1,100, itu riba. Jadi ini kena waspada. Banyak benda-benda, contohnya kalau kita tengok yang paduan-paduan, mancing dan sebagainya, yang tu yang kita boleh bincang lah. Walaupun ada perbezaan pandangan dan sebagainya, kita bimbang, takut-takut kita masih terlibat dalam riba tanpa kita sedari, dan itu menjadikan rezeki kita tidak berkati dan akhirnya menjurus kita kepada hutang tadi. Ini amaran Nabi SAW, ya. Akan datang satu zaman pada manusia bila mereka makan riba. Apakah semua manusia, ya Rasulullah? Ya Rasulullah SAW, orang yang tidak memakannya namun terkena debunya. Ini ada akhir zaman akan terlibat dengan riba. Sehingga kan ada di antara ulama-ulama, ada so-called ulama, ya, ada setengah yang menggelarkan diri mereka ulama pun mengatakan bahawa sistem yang diamalkan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia ini boleh dipetikakan. Yang itu kita bincang balik, ya. Itu banyak benda yang boleh kita bincang.
Dan ada jabatan bertuah. Bolehkah jabatan bertuah ni? Ada orang kata judi ataupun tidak. Okay, yang ni kita bincang. Kalau ada tak faham lagi, anak akan cerita ini maisir ataupun tidak. Ia bukan maisir. Dia bukan maisir. Kenapa? Kalau tak faham, kita bincang lepas ni. Sebab anak nak bincang benda yang mungkin lebih penting daripada untuk hari ini, daripada perkara yang berkaitan dengan muamalah. Ya. So, ikhwah-ikhwah sekalian, pilihan di tangan kita. Kalau kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala, carilah yang, kalau perlu pergi ke bank, kalau pergi ke bank, kita perlu dengan mencari yang merah ni, yang halal. Yang halal, kan? Yang halal semata-mata. Ya, ni. Yang halal semata-mata, iaitu yang merah tu. Ya? Kalau kita pergi tak ada yang merah tu, kita ada yang orange, okey lagi lah. Sebab dia ada window. Maybank ada bank Islami, ada bank konvensional. Afin Bank ada Islami, ada. Jangan pergi yang tidak ada, yang betul-betul yang konvensional, ya. Yang tidak ada nama Islami dan sebagainya. So, yang ni anda rasa semua dah maklum. Kalau orang yang faham tentang agama takkan nak pergi ke bank-bank yang lain, ya. Okey. Sama dengan insurans. Kadang-kadang kita rasa tak ambil cakna pun. Dia pergi je ambil apa-apa yang patut. Ini jangan buat, ikhwah-ikhwah. Ini memberikan kesan yang besar terhadap aspek pendapatan kita. Kita ada macam-macam yang Islamik. Mengapa kita pergi kepada konvensional, ya? Itu yang pertamanya. Jadi say no to riba. Itu yang pertama dalam konteks screening. Bagaimana kita nak screen income kita, pendapatan kita, macam mana keadaan dia. Yang kedua ialah diagnose. Kita kena pasti apa punca masalah kewangan kita sehingga kita ni terlibat dengan hutang. Sebabnya apa? Jawapan dia, kerana pengurusan kewangan kita yang lemah. Itu je. Bukan sebab kita dapat gaji tak banyak, tak. Ada orang yang miskin je, ada orang yang tak gaji RM1,000 je, tapi tengok hidup dia senang, tak perlu banyak hutang. Sebab apa? Sebab dia mengurus kewangan dengan baik. So maknanya kita kena faham tentang pengurusan kewangan untuk mengelakkan kita ini terbelenggu dengan masalah hutang. Kita tengok dari segi cash flow. Apa yang dikatakan sebagai cash flow? Dia ada pendapatan, ada perbelanjaan. Jadi kena masuk kelas account lah, ya. Ramai accountant kat sini semua sekali. Tapi secara umumnya macam tu. Pendapatan, perbelanjaan. Ada aktif, ada pasif, ada tetap, ada berubah. Isu dia, seandainya pendapatan ini lebih besar daripada perbelanjaan, alhamdulillah. Tapi seandainya pendapatan ini lebih kecil daripada perbelanjaan, maka itu takziah. Kita berada dalam satu jurang yang sangat-sangat menyeramkan hidup kita, menjadikan hidup kita tidak tenang, dan yang tak boleh nak fikir dah masalah perjuangan, masalah yang berkaitan dengan kerja-kerja agama. Kenapa? Kerana kita sibuk fikir masalah tak cukup duit, macam mana nak bayar hutang. Sebab itulah kita kena rancang perbelanjaan kita supaya kita hidup berdasarkan kemampuan kita. So, bagaimana dengan pengurusan kewangan kita? Kalau kita belajar financial management, dia akan ada keperluan, apa dia? Makanan, tempat tinggal, pakaian. Tapi kalau kehendak, satu benda yang endless, yang tidak ada akhir dia. Nak makan, tapi kat mana makan? Bukan di warung, dia selalu mewah. Anak kadang-kadang rasa macam, mengapa anak muda kita boleh tengok kedai Starbucks contohnya, nak masuk-masuklah setahun sekali bolehlah nak rasa. Kita boleh habiskan RM20 untuk seorang kopi, itu apa sebenarnya? Status, itu kehendak bukan keperluan, ikhwah. Kita tengok balik, review balik cara hidup kita. Kita nak derma, kita nak bagi infak tu rasa sayang, tapi kita habiskan duit kita untuk benda-benda macam ni, kita tak rasa sayang. Tempat tinggal. Kita ada seorang isteri, ada 2 orang anak, perlu ke ada rumah yang 5-6 bilik, 7-8 bilik contohnya. Kenapa? Kerana kehendak yang tidak ada batasan. Jadi, kalau kita melihat balik macam mana pengurusan kita, banyak benda yang boleh kita settle. Ya, banyak benda yang boleh kita settle. Ya, dan kadang-kadang terkejut juga bila tengok ada sahabat-sahabat ni pakai iPhone yang mahal, iPhone 12. Tapi retinya untuk WhatsApp je, tak ambil gambar je. Perlu kita spend duit RM5,000 untuk dapatkan satu telefon yang kita guna untuk tu je. Jadi ini yang kita kena tengok, ya, kena tengok balik. Macam mana cara kita berbelanja.
Yang kedua, diagnose ya. Ini masalah kita. Kita tengok balik perbelanjaan kita macam mana. So yang ketiganya, treatment. Kena berubat. Kalau kita ada masalah ni, kita tahu dah apa punca-punca dia, kita kena berubat. Macam mana? Time for a cure. Apa dia? Kita dah ada diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diajar dalam Quran bagaimana cara untuk melakukan perancangan kewangan ini. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Inilah sebenarnya proses perancangan kewangan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bahawa ribu-ribu tahun yang lalu oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, banyak kena bincang, banyak kisah-kisah ini. Inilah asas dia yang dah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ada masa sikit lagi, ikhwah. Apa yang perlu kita faham di sini ialah kadang-kadang lagi treatment kita ni, kita tak tahu macam mana kita tentukan priority kita. Ya? Contohnya, dalam satu analogi bagaimana seorang guru, ya, dia suruh anak murid dia, wahai anak muridku, kamu ada satu balang kaca ni, dah masukkan semua batu kerikil, pasir, batu halus, air ni ke dalam balang kaca ni. Maka anak murid dia buat satu analogi yang simple, masuk tak boleh ada guru, tak muat. Tak muat masuk dalam balang kaca ni. Buat lagi, tak muat, buat lagi tak muat. Maka guru kita tadi kata, dia kata apa? Wahai anak-anak, mari jom kita buat sama-sama. Apa yang Tok Guru ni buat? Dia masukkan batu kerikil dulu. Dah habis masukkan batu kerikil, dimasukkan batu-batu halus. Masukkan batu-batu halus dalam bekas. Muat lagi, dimasukkan pasir. Muat lagi, dimasukkan air ke dalam balang kaca. Maksudnya di sini, tadi anak-anak murid tadi buat, tak boleh masuk. Tapi bila itu guru dia ajar macam mana nak buat, nak masukkan semua barang ini dalam balang kaca tadi masuk. Mengapa? First thing first, bagaimana priority kita dalam kehidupan kita. Cuba lihat. Yang batu-batu kerikil tadi benda yang paling asas. Kalau kita set dari awal, walaupun kita duit dan gaji tak mahal, anak kerja dulu gaji 300.5. Mula-mula kerja 350. Bila kahwin, gaji 400, saja gaji 300.5. Alhamdulillah, tenang. Tak ada masalah apa-apa. Dan kita hidup within our means. Kita hidup berdasarkan kemampuan kita, kebolehan kita, apa yang ada pada kita. Tapi pada masa yang sama, kita boleh bagi duit untuk mak ayah kita. Kita boleh buat benda yang fardu. Kita boleh, masa kami pergi ke Makkah umur 29, tak sampai 30. Pada masa itu gaji baru RM750. Boleh pergi ke Makkah. Sebab apa? Sebab kita rasa itu wajib setiap bulan. Walaupun gaji kita rendah, kita masuk. Ada saving untuk yang wajib. Untuk bayar zakat, untuk haji, untuk bayar hutang, semua sekali dah ada semua. Sebab apa? Sebab itu satu kewajipan. Itulah batu kerikil tadi. Sebagaimana mungkin kita boleh letakkan bagi duit ni kepada mak ayah sebagai yang wajib juga. Sebab anak rasa kita tak rasa keperluan untuk bagi duit pada ibu dan bapa kita ni sebagai satu batu kerikil. Kalau lebih bawa bagi. Itu tak betul sebenarnya, ikhwah. Keberkatan kita bila mana kita memberikan sesuatu yang boleh menggembirakan hati ibu bapa kita, terutama yang muda-muda ini, itulah keberkatan yang sangat besar. Antum bagilah duit ke mak ayah, insya-Allah Allah akan bagi balik. Ini benda yang kita kena buat. Zakat sama juga. Kalau kita baca Fatwa Al-Mu'asyarah bagaimana Syekh Qadawi bahawa zakat gaji yang terdapat juga diwajibkan zakat sebab pada zaman Rasulullah tidak ada yang bergaji. Banyak dia punya pandangan-pandangan. So, maknanya apa kan dia? Tapi kalau ada duit lebih lagi, masa itulah kalau rasa rumah langsir tak ada ataupun TV kecil-kecil dan yang besar, belilah kalau kita ada lebihan. Itu mungkin dah jadi pasir. Kalau ada lebih lagi, airnya apa? Airnya kita boleh belilah. Kalau kita nak pergi travel dan sebagainya, itu yang boleh melengkapkan. Seandainya ada perancangan seperti ini, maka insya-Allah kita akan selamat. Ya. So bagaimana nak tengok analisa pendapatan dan perbelanjaan kita? Bagaimana? Ya. Kita ada masa sedikit je lagi. Saya nak minta tolong Haji tolong berapa minit lagi? Sedikitlah. Okey. Mungkin boleh 2 minit lagi kot, nanti kita nak insya-Allah. Okey. Nanti kita kena bagaimana booking Haji lagi. Okey, bagaimana hutang dan pendapatan kita? Kita tengok contohnya,
Kita boleh hutang kalau boleh hanya 40% daripada jumlah pendapatan kasar kita. Itu je yang boleh kita hutang. Sebab apa? Kita ambil kereta contohnya ya. Kalau kita gaji RM938, 40% yang boleh kita buat pinjaman, kalau gaji RM2,345, kita hanya boleh bayar RM938 saja untuk hutang kita. Tapi kita kena ingat, itu tak termasuk lagi kos benar. Tak termasuk hutang-hutang yang lain. Maknanya kalau gaji kita RM10,000, sepatutnya hutang kita idealnya RM4,000 je yang boleh kita berhutang. Yang lebihnya adalah untuk perbelanjaan biasa dan juga untuk tabungan. Ya, itu. So macam mana kalau kita dah ada hutang? Ini kalau orang dah berumur, dah ada hutang macam mana? Ya, kita ada dua dalam penyelesaian. Di antaranya, saya rasa kita boleh secara umumnya, kita boleh melihat kalau kita ada hutang kad kredit, kita nak bayar sekaligus tak mampu. Kalau kita kerja kerajaan, hutang kad kredit 18%, kita kena tahu macam ni. Ya, 18% dan kita kena boleh ada alternatif. Contohnya pembiayaan pribadi sekarang ni hanyalah 2.3%. Kita ambil 2.3% ini untuk bayar 18%. Bukan untuk kesenangan lain, untuk settlekan hutang yang ada dulu. Untuk short term punya measure. Ataupun kita buat pinjaman perumahan. Dulu pinjaman perumahan 8%. Sekarang ni 3%, nak bayar cash tak mampu. Kita refinance balik rumah tu dan kita ambil lebih kurang 3% untuk bayar 8%. Ini dia antara strategi-strategi yang kita kena belajar untuk short term. Tapi untuk yang idealnya, carilah jalan untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kita yang ada untuk menjadikan kita ini bebas dari segi kewangan. Financial freedom. Itu yang sangat penting ya. Dan terakhir ikhwah, yang rasa ni, financial freedom kita ialah a new life kita, formula kekayaan tanpa hutang, wang masuk tolak orang belanja adalah disimpan, ataupun wang masuk tolak simpanan kita belanja. Mana satu? Kita mana satu? Kita masuk duit gaji dulu, kita belanja dulu baru simpan, ataupun bila duit masuk tersimpan dulu baru kita belanja, maka kita kena ambil pilihan yang kedua. Berapa peratus daripada gaji kita sepatutnya kita simpan dan tabungan kita sekurang-kurangnya 20% boleh kita simpan. Kalau gaji 2,400 kita dah ada tabungan. Sebab apa? Ini yang perlu kita menabung ya. Kalau ada masa kita bincang balik. Di antara benda yang boleh kita buat, 10% untuk takaful dan perubatan, 5% tabung kecemasan, dari 20% tadi, 5% untuk unit amanah. Kenapa? Kalau gaji kita 4,000 sebulan, dan kalau pada umur 35 tahun, tersimpan 20% tadi, dia akan dapat takaful, dia akan dapat RM660,000 untuk insurans. Simpanan, kalau simpan 6% setahun, keuntungan tabung haji RM92,000 terdapat. Dan dana persaraan, dia akan dapat RM153,000. Jadi saya rasa itulah sedikit dalam masa yang terhad. Banyak benda nak bincang, tapi yang penting sekali akhwat sekalian ialah bagaimana kita kena pastikan supaya kita orang nak beragama ni, kita kena cari jalan untuk selesaikan masalah yang berkaitan dengan hutang kita. Kalau kita ada hutang, kita akan ada masalah. Jadi itulah sedikit perbincangan untuk kali ini, perjumpaan yang pertama yang anda rasa boleh kita teruskan di masa-masa yang akan datang secara lebih detail untuk kita lebih prudent dalam menjalani kehidupan kita, menguruskan kewangan kita insya-Allah. Jadi masa dah cukup sejam, akhi. Terima kasih banyak. Dan insya-Allah wallahualam ana serahkan balik kepada akhi Amal. Pemaaf seandainya ada silap dan salah. Yang penting sekali kita belajarlah mana-mana yang mampu kita buat insya-Allah ya. Insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Haji Zamiran. Saya nak buka sedikit soalan. Ada beberapa penonton kita yang ada tanya beberapa soalan yang mungkin saya nak utarakan sikit kat sini. Yang soalan pertama daripada Masrul Arifin ni, saya ringkaskan ya. Soalan dia berkenaan dengan kalau nak memulakan perniagaan, Tuan Haji, dia memerlukan modal yang besar, iaitu kebiasaannya orang akan membuat pinjaman. Tapi adakah kaedah lain yang boleh kita buat untuk tanpa membuat pinjaman lah, untuk membuat perniagaan contohnya? Okey. Soalan yang bagus. Macam mana sebutkan tadi, bila kita ada melibatkan hutang dan sebagainya, dia ada beberapa kaedah. Macam mana sebutkan tadi,
dia akan ada musyarakah, dia akan ada mudharabah, dia akan ada qardul hasan, ya. Tiga kaedah ini yang biasa, ada lagi yang lain, ada mudharabah, ada apa, ini cara yang umum kalau orang bisnes sama ada dia musyarakah. Kalau ngebank pun dia akan gunakan konsep yang sama, konsep musyarakah, ya. Ya, kongsi keuntungan, ya, kongsi keuntungan. Tapi kalau mudharabah ni kita hanya menjalankan perniagaan, tapi orang lain yang bagi duit. Kalau kita gagal pun kita tak akan bayar kerugian ni, sebab kita bukan buat satu benda yang tak betul, kecuali kelalaian kita dan sebagainya. Ini bergantung pada perniagaan, ya. Kalaulah katakanlah kita ingin terlibat dalam perniagaan di Malaysia ni, banyak institusi yang menyediakan pusingan modal untuk orang muda-muda, ya. Yang tu ana rasa Akhi Masrul lebih arif. Tapi maksud ana di sini ialah kalau kita nak berhutang, kalau hutang yang produktif bukan kita tak boleh. Tapi hutang yang memang kita rasa insya-Allah kita boleh manage dengan baik, itu tak apa. Kalau kita pinjaman bank, pergi kat bank, ya, kita ada mungkin ada property, kita boleh sagarkan property kita pada bank dan kita rasa insya-Allah bisnes kita ni berdaya maju dan berdaya saing, okey. Dalam keadaan sekarang ni kita buat property contohnya, dalam keadaan market kita makin jatuh, adakah sesuai untuk kita buat property bisnes? Ini sebagai contohnya. Tapi kalau katalah kita nak buat satu bisnes yang berkaitan dengan keperluan contohnya, yang kita rasa ada potensial, maka ana sebagai seorang banker melihat bagaimanakah bisnes sustainability dia, adakah ianya ada masa depan ataupun tidak. Jadi bank akan bagi. Tapi kalaulah seandainya kita ada koperasi, sebab itulah kita kena makmurkan koperasi kita. Sebab koperasi kita juga boleh bagi pinjaman dan sebagainya. Makmurkanlah koperasi. Ya, kita gunakan. Kalau kita nak berniaga, baru nak bisnes, takkanlah kita nak start dengan juta-juta dulu, kan? Kita mungkin perlukan yang tak besar, modal yang tidak besar. Jadi di sana ada institusi-institusi di bawah kerajaan. Kalau lihat ada sahabat kita yang ambil dengan PUNB dan sebagainya, kalau boleh ambil yang tu dulu, ya, sebab dia ada grant. Kalau bank-bank pun ada, macam contohnya tabung haji, dia bagi kepada bank Islam untuk bantu bumi putera dalam bisnes, ada fund-fund yang dia bergantung pada suasana dan masa. Tapi final kalau tak ada sangat, anda rasa bolehlah kita bincang untuk datang kepada bank. Tapi bank akan melihat, kalau kita ada company, bank akan melihat berapa banyak kita punya berapa lama perniagaan kita, syarikat kita berdaftar dan berapa keuntungan. Bank akan bagi pinjaman seandainya 2 consecutive years kita untung. Itu secara umum, ya, secara umum lah. Kalau Akhi Masrul nak tahu detail lagi, kena belanja ni, kita minum dulu, buat nampak ni, ya. Okey. Saya cukup jelas tu je untuk soalan pertama tu. Banyak kaedah yang ada, banyak option yang ada. Mungkin boleh explore lah option-option yang ada. Soalan seterusnya Ji, berkenaan dengan soalan dari Ustaz Munawar ni, berkenaan hutang untuk membayar hutang, berhutang untuk membayar hutang. Apa pandangan Tuan Haji tentang gali lubang tutup lubang? Gali lubang tutup lubang. Jangan semua orang sekali. Tadi Tuan Haji ada sentuh tentang pembiayaan untuk manage pembiayaan yang lain. Mungkin boleh ulas sekali. Ada orang yang beruntung dan bernasib baik, daripada kecil dia pandai menabung, kan? Dia pandai jaga kewangan dia, sangat-sangat bernasib baik. Tapi tak ramai begitu, ya. Kadang-kadang kita umur 40 ni baru fikir, ya Allah, mengapa dah tak plan awal-awal, kan? Tapi pada masa itu dah buat pinjaman macam-macam, ada rumah dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok dipanggil debt consolidation. Ya, kalau istilah bank dia panggil debt consolidation. Macam mana kita nak consolidate hutang kita ini supaya kita boleh kurangkan yang bayaran bulanan. Ya, tak sempat tunjuk tadi, ya. Kalau boleh kita kurangkan, kita tak mampu dah rasa sebab banyak sangat hutang ni. Macam mana kita nak buat? Ini antara contohnya, ikhwan. Ini sebagai contohnya. Ini cara ni mungkin anda tahu secara umum, ya. Kita ambil contohnya, kita sekarang ni ada kenderaan, terbayar terpinjam 50,000, terbayar bulan-bulan 1,187. Kita dekat kredit RM25,000, kita guna, terbayar 5%, 1,250. Kita ada pinjaman balik, berlatih, ya Allah, tak boleh bayar. Gaji kita 5,000, hutang kita 3,300. Short term dia apa? Kita mungkin, kalau kita kerja-kerjaan dan sebagainya, tak larat, ya Allah, kita mungkin boleh ambil 100,000 dalam 10 tahun, kita hanya bayar 1,163.
dan kita setiap bulan kita boleh jimatkan 2,161. Ini sebagai contoh. Ini sebagai debt consolidation. Ataupun kita refinance balik rumah kita. Property refinancing. Property refinancing ni bagusnya sebab rate dia murah. Kita tahu lah kalau kita belajar istilah-istilah bank ni, apa dia monthly rest, apa dia yearly rest, apa dia floating rate dan sebagainya. Yang tu kena belajar detail lah. Tapi masalah di sini ialah macam mana kita nak tahu kita sendiri pinjaman kita ni berapa rate yang kita ambil dulu. Kita nak sebut tadi, kita ada credit card 18%, mengapa kita perlu spend 18% setahun nak bayar bank untung kaya raya kan bank? Kita cari jalan yang lain contohnya. Ya? Jadi kita buat consolidate hutang kita mana yang lebih rendah. Jadi ada satu hari tu ada seorang hamba Allah datang jumpa anak. Haji, saya tak mampu dah. Saya kena bayar lebih kurang 8,000 sebulan hutang dia. Gaji dia lebih kurang 14,000, 13,000 sebulan. Tak mampu dah bayar 8,000 sebulan. So, anak plan, okay. Mari sini, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, dia kena bayar lebih kurang 4,000 je. Separuh daripada hutang dia, RM8,000. Jadi dia datang dia, ya Allah, leganya tak ada hutang je, selamat, rasa senang. Okeylah, Alhamdulillah kita boleh bantu dia lah untuk short term. Tetapi datang balik 6 bulan lepas itu, pening balik. Sebab apa? Bila dah senang balik ni, dapat banyak lebihan duit ini, dia rasa, pinjam lagi, ya Allah, nanti disiplin. Nanti mas weekend tu. Ya, nanti mas weekend tu. Jadi kalau tergali lubang, tertutup lubang, gali lubang untuk lubang, satu benda yang sangat bagi Ana tak selamat kecuali ianya boleh memberikan pulangan yang lebih baik kepada kita. Dan sebutkan tadi, kalau dulu pinjaman perumahan 8%, sekarang ni 3%. Mengapa tak bagi 5% lagi pada bank? Rugi kita, bank yang untung. Kita refinance balik dengan rate yang lebih rendah. Itu dia antara cara-cara dia. Ustaz Munawar ni tak payah hutang-hutang dah. Tak payah hutang dah dia, insyaAllah. Okay, yang tu kot. Okay. Jazakallah khair. Tadi ada satu lagi soalan ni. Tapi ini saya rasa soalan yang agak umum. Berkenaan dengan generasi muda lah yang suka berhutang awal pekerjaan, membeli rumah, kenderaan dan sebagainya tu. Mungkin Haji boleh sentuh sikit lah kot. Seumurnya kita bukan jangan berhutang. Tapi adakah hutang itu produktif atau tidak? Contohnya kalau kita spend duit 400,000 untuk beli rumah di tempat yang dia punya kata penerimaan dia tak ada mana. Kalau sekarang ni hantar bekerja di Kuala Terengganu, hantar beli satu rumah di jauh dalam tu, hantar spend 400,000 banglo. Tiba hantar kena pindah ke KL. Berapa dengan 400,000 tu hantar boleh sewa? Mungkin RM300, RM400. Pada same property yang kita beli di KL dengan 400,000, mungkin kita boleh sewa RM1,500 sebulan. Nampak tak? Bukan tak boleh meminjam, tapi is it worth it or not untuk kita buat pinjaman untuk buat rumah. Contohnya saja ya. Contohnya saja. Wah, rumah ni satu keperluan betul. Adakah kita perlu spend 400,000 untuk banglo yang 5 bilik sedangkan kita bawa ada anak 2 orang. Contohnya saja kan. So, benda dari awal. Sebab tu anak dah jumpa dengan saya ikhwah. Dia anak nak beli kereta satu lah. Dia sebut kereta dia, kereta yang agak mahal. Anak kata, Raja hantar, ada kata apa? Dia sebut kereta yang sudah bagus. Anak kata, pasal apa hantar perlu 2 kereta yang bagus? Sedangkan, hantar perlu kereta untuk pergi tempat kerja dan bila nak travel, hantar dah ada kereta yang bagus. Why should you spend money untuk benda yang bagi anak kurang penting? Kan? Satu kereta yang bagus, lah untuk travel, jauh-jauh bersama-sama dengan family. Dan satu untuk pergi tempat kerja je. Dan okay, Alhamdulillah. Sebenarnya, it depends macam mana we perceive things. Macam mana kita plan dari awal bukan berdasarkan pada nafsu kita, pada kehendak kita, tapi keperluan kita. Orang muda kena jaga benda macam ni. Antum nasib baik. Grad dah kerja dapat gaji 3,000 lebih. Kami dulu pakcik-pakcik dengan gaji 300, 400 je. Kan? Macam mana kami manage pada masa itu boleh hidup senang macam orang lain juga. Sebab apa? Sebab kemahaman kita rendah. Tapi kita bimbang sangat-sangat anak-anak kita, terutama anak-anak muda kita yang mana tidak pernah merasa susah. Nak apa dapat, dia tak boleh value the value of money tu. Ya, bagi dia RM5 tu small, RM10 tu kecil. Sedangkan kita nak dapat RM5, RM10 tu bukan benda yang mudah. Sebab apa? Sebab dia dah senang. Itu yang kena jaga. Dia orang muda-muda waspadalah. Dan nasihat anak, satu je yang sangat penting. Hindarilah kredit card. Nak ada kredit card pun cukuplah satu je. Untuk apa standby, masuk hotel dan sebagainya. Sebab kadang kita boleh gunakan debit card. Kenapa perlu ada kredit card?
Kan? Jadi kita kena jauhilah. Kalau hutang kredit kad ini dipanggil duit plastik ini sangat mudah. Swipe je dapat guna, swipe je dapat guna. Sebenarnya kita lupa. Kita kena bayar ni, bukan dapat percuma. Waspadalah orang muda sebab bagi Ana ramai orang terperangkap. Utamanya bila orang dah ada kerja senang, kerja okey semua sekali. Ikhwah, hidup ni tak selalunya senang. Langit tak selalunya terang dan cerah. Kalau orang bisnes tak semestinya hari ni antum okey berjaya, esok berjaya. Penting sekali kita kena ada tabungan. Datanglah contohnya apa-apa pun dalam 6 bulan, setahun, we still can survive sebab kita ada tabungan. Kalau tak ada tabungan, kita bayangkan ada ikhwat-akhwat yang terpaksa berpisah hanya kerana masalah hutang. Ya, be extra careful sebab ianya berlaku pada abang-abang kita dan makcik-makcik kita dan dia akan juga berlaku pada kita. Seandainya ada masalah ini. Duit ini hantu. Ya. Duit ini hantu. Ada masalah je pening kepala. Itu yang nak boleh cakap. Jadi semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoalah dengan doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kas, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang tu yang kita kena sentiasa doa supaya Allah bantu kita semua berdisiplinlah insya-Allah. Jangan lupa letakkan prioriti dalam kehidupan kita. Istirahat letakkan sebagai pasir dan sebagai batu kerikil tadi. Macam mana kita boleh tak? Kadang-kadang yelah macam Ganas ni pun kadang-kadang dulu nak bayar sekaligus. Dan 6 bulan sekali kadang-kadang terlupa. Kalau boleh letakkan dia sebagai batu kerikil. Yang penting tak boleh. Ini jemaah kita nak hidup, kena survive, kenapa? Kena ada duit. Kan? Kena ada duit. Jadi barulah kita akan rasa tenang dan aman. Wallahu a'lam. Ini sedikit perkongsian lah. Mungkin ada yang betul, ada mungkin tak betul. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kesilapan ada daripada kena sendiri insya-Allah. Okey, jazakumullah khair. Okay. Terima kasih berbanyak-banyak terima kasih pada Tuan Haji Zamiran atas perkongsian yang saya kira memang cukup bermanfaat lah. Dan ramai dah yang meminta untuk disambung pada sesi-sesi seterusnya nanti. InsyaAllah nantikan Haji jemputan untuk sesi-sesi seterusnya. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Tips-tips yang memang orang bank tak akan bagi, tapi orang bank hari ni bagi hari ni. Anda ada banker yang akan jumpa orang, jangan pinjam. Jangan pinjam. Kecuali terpaksa. Dah belas tu. Tak ramai jumpa banker. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi. Barakallah. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan moderator pihak penganjur media Ikram Terengganu atas pengendalian program-program seperti ini. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan ada slot Tafakuh Fiddin oleh Ustaz Ahmad Daud bin Ishaq pada 15 hari bulan 1 nanti. Nantikan slot seterusnya insyaAllah. Dan nantikan iklan-iklan seterusnya lah. Nanti mungkin kita boleh minta Tuan Haji untuk sharekan beberapa tips tu dan kita akan post dalam Facebook untuk rujukan penonton-penonton sekalian insyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih semua kepada pendengar dan penonton. Kita jumpa lagi di minggu hadapan insyaAllah dalam slot Tafakuh Fiddin seperti yang saya sebutkan tadi oleh Ustaz Ahmad Daud Ishaq. Tajuknya akan dimaklumkan nanti insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.